إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه إليه قال عن عائشة قالت كان لنا قرام ستر فيه تماثيل على باب فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انزعيه فإنه يذكرني الدنيا. قالت وكان لنا سامل قطيفة تقول علامها من حرير كنا نلبسها. حديث حسن صحيح غريب. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Tuhan kurnia kepada kita. Dapat lagi kita berkuliah daripada kita menghabiskan menunaikan tanggungjawab dalam bulan Ramadan. Dan saya alhamdulillah pada hari ini mengucapkan selamat hari raya taqabbalallahu minna wa minkum pada kita semua yang telah berjaya menunaikan ibadah dalam bulan Ramadan, dan terpun selamat kita merayakan Aidilfitri. Dan hari ini insya-Allah kita sambung kuliah kita pada hadis yang ke-51 pada muka surat 120 kitab saya. Hadis yang kita baca adalah hadis berkenaan dengan tegahan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersembahyang di depannya ada gambar. Tegahan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita bersembahyang di hadapan kita ada gambar. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, kata Sayyidina Aisyah, kana lana qiramu sitrin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Sayyidina Aisyah, kami ni ada kain tutup. Kain tutup mana kain tirai. Fihi tamathil. Di kain tirai itu ada tamathil, itu gambar-gambar. Ala babi, kain tirai di pintu rumah aku, yang kain tirai itu ada tamathil, iaitu gambar-gambar, lukisan-lukisan gambar. Fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita semayang. Bila Nabi kita semayang, menghadap ke arah pintu yang tirainya ada gambar-gambar tu. Faqala, maka Nabi kita sebut kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, inzi'ihi, tanggalkan kain tirai itu wahai Aisyah. Fa innahu yudzakiruni dunya, kerana kain tirai itu menyebabkan aku teringat kepada dunia. Qalat, kata Sayyidina Aisyah,
wa kana lana samilu qatifatin. Kami ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adalah pakaian kami ialah jenis samilu qatifah, kain yang buruk yang dibuat daripada baldu. Taqulu alamuha min harir, tepi-tepi dia tu, tepi-tepi kain, tepi-tepi baju pakaian kami itu min harir, dibuat daripada sutera. Kunna nalbasuha, yang kami selalu pakai. Hadis hasanun sahihun gharib. Baik. Dalam hadis ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang diwakilkan oleh Sayyidina Aisyah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk rumah Sayyidina Aisyah. Masuk rumah Sayyidina Aisyah pada hari itu ada tirai yang ada lukisan, ada gambar-gambar di tirai tersebut. Bila Nabi kita nak semayang sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bahkan ketika Nabi kita semayang, waktu Nabi kita angkat kepala dia, Nabi tengok di situ ada tirai. Tirai itu mengganggu semayang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Betul Nabi kita suruh Sayyidina Aisyah buang tirai itu, sebab Nabi kata yuzakiruni dunya, mengingatkan aku kepada dunia. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sembahyang ni fokusnya ialah Allah. Sembahyang fokusnya ialah Allah. Bahkan sembahyang ni bukan fokusnya akhirat. Sembahyang ni fokusnya Allah. Sekalipun kalau kita sembahyang sallallahu alaihi wasallam, kita teringat pada akhirat, tak mengurangkan pahala sembahyang. Tapi dia tak menambah kualiti sembahyang. Sembahyang ni bertambah kualitinya adalah pada fokus kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi kita sembahyang, di depannya itu ada gambar, jadi menghilangkan perhatian Nabi kepada fokus sembahyang, iaitu kekhusyukan dalam sembahyang. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang dikatakan sembahyang ni, bila mana kita tengok sembahyang macam Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, satu masa Sayyidina Abu Bakar ni dia sembahyang dalam kebun dia. Sayyidina Abu Bakar ni dia orang duit banyak, hartawan. Jadi dikatakan orang soleh-soleh ni, mereka tak ada tempat yang mereka khususkan untuk bersembahyang. Tak mana duduk mereka nak sembahyang. Tak mana mereka pasal nak sembahyang. Sebab itu masalah yang tengok orang-orang sufi, orang-orang tasawuf khususnya, dibawa kain ni untuk letakkan di atas bawah ni untuk apa? Tujuan untuk bersembahyang. Jadi di mana lepas salat sembahyang, lepas hampa lepas sembahyang. Baik. Sebab itu masalah Allah disunatkan, bahkan disyariatkan sembahyang sunat dalam musafir. Waktu kita musafir, kita boleh sembahyang sunat. Pasal apa? Sebab meraih kepada sifat orang salihin, mereka ni kira nak semayang ya. Bukan kita kata duduk di rumah aja kita boleh semayang. Atas kereta kita boleh semayang, atas motor kita boleh semayang. Jadi kiblat kita ialah arah perjalanan ataupun destinasi yang kita nak tuju. Maka tu ialah kiblat kita. Cumanya syaratlah, maknanya waktu buat kereta tu, jadi kalau kita rokok ada isyarat rokok, waktu kita sujud ada isyarat sujud. Baik, jadi kita teruskan perjalanan. Baik. Jadi sembahyang sunat ni dia tak dikhususkan pada sebuah tempat. Mana tempat yang kita bosan nak sembahyang, kita sembahyang. Bahkan kalau tetamu yang main ke rumah kita tu, tengok yang main rumah kita tu, kalau yang main ke rumah kita tu orang alim, cara menyambut orang alim ialah bertanya tentang hukum hakam. Masuk rumah tu, cara narai dia, ustaz, ada masalah sikit ustaz, apa hukum nak kredit ustaz, contohnya.
Jadi contoh, apa hukum kad kredit Ustaz? Contohnya. Okey, jadi barulah tok guru tu dia orang yang katakan orang alim ni, mereka suka bercakap tentang masalah hukum hakam tentang agama. Bahkan saya tengok kepada Musallallahu alaihi wasallam Muhammad satu perkataan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, pesan pada anak dia, idza jalastal ulama fakun an tasma' ahras minka an taqul. Bila kamu duduk dengan para alim ulama, kamu kena dengar, itu menjadi satu yang lebih menjadi perhatian kamu daripada kamu bercakap. Bila duduk dengan orang alim, kita tu kena jadi orang yang suka dengar daripada orang yang suka bercakap. Baik. Jadi kalau pergi rumah kita orang alim, tanya buat hukum hakam, kita boleh mengaji sama satu. Kalau pergi ke rumah kita orang biasa-biasa, jadi yang pertama sekali cara rakyat tetamu dia macam mana? Angkat ayak tu. Tapi tuan-tuan jangan angkat ayak kopi. Kalau angkat kopi dia panggil ni nak suruh balik apa? Dia panggil ayak perambat orang kata. Nak bagi tetamu tu cepat balik, angkat ayak cepat. Dia habis modal balik. Jadi maksudnya apa? Maksudnya angkat ayak ni dulu, ayak sejuk dulu. Ni sebagai meraih orang yang datang daripada jauh. Kalau orang tu orang biasa-biasa. Kalau orang tu ahli ibadat, abid. Kalau abid main rumah kita, kita tahu dia ni orang kuat ibadat. Dia masuk rumah tu, cara raih dia macam mana? Bagi tahu. Ni Pak Long ni, rumah ni kiblatnya kot ni Pak Long. Bagi tahu. Pasal apa? Selagi mungkin dia nak sembahyang ke, dia nak apa ke. Ini cara meraih tetamu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya bila Sayyidina Abu Bakar dia sembahyang dalam taman ataupun dalam kebun dia sembahyang tengah-tengah sembahyang ni, dia angkat kepala, dia tengok depan dia tu burung duk lompat berpindah daripada dahan ke dahan, balik tengok, hilang perhatian, fokus pada sembahyang. Sedak-sedak dia kata, ya Allah, dunia telah menghilangkan aku daripada Allah. Dia jual kebun tu. Kita tuan-tuan kalau jenis tu kena jual rumah. Kita tengok apa pun semua terlupa kat Tuhan. Kalau ikut macam Sayyidina Abu Bakar tu, kita jual habis. Ni pasal apa ni? Perhatian kepada sembahyang maksud dia. Perhatian besar kepada sembahyang. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata, inzi'ihi, Aisyah buang, fa innahu yuzakkiruni dunya. Jadi benda tu mengingatkan aku kepada dunia. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inilah yang dikatakan Nabi itu ialah contoh teladan kepada kita dalam kehidupan. Bagaimana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena jadikan akhirat perhatian yang lebih besar, ditumpukan melebihi dunia. Tuhan pun sebut, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama daripada dunia. Cerita orang yang merasa akhirat ni jauh lagi tuan-tuan. Tak mana hala pun tak tahu lagi duk akhirat ni. Tak tahu tak mana lagi jauh akhirat ni. Dan bagi orang yang disebut ahlul akhirah, akhirat ni ia dekat di mata hati. Bahkan Sayyidina Umar pun suruh kita jadi kunu abna al-akhirah wala takunu abna ad-dunya. Jadikan diri kamu itu ialah orang-orang akhirat, jangan jadikan dirimu orang-orang dunia. Jangan jadi ahlul dunia, jadi ahlul akhirah. Ada seorang sahabat saya kira dia ahli akhirat lah. Seri kehidupan ni, walaupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cara pakainya, cara tengok rumahnya, kenderaannya hebat, tapi bila bersembang, saya pasti dia bukan ahlu dunia, dia ahlu akhirat. Waktu mengaji dulu lagi, nak pergi ke Mesir tu, saya ni pakai baju saya sederhana aja. Baju sejuk tu kira beli
second hand ya, hak bandel ya. Kasut-kasut pun sederhana-sederhana je kita tu. Kita pun nak zuhud pun, zuhud kita lah, duit tak ada. Zuhud cara duit tak ada lah. Kawan saya ni, Musannaf Al-Sinamah, nak pergi ke Mesir beli Adidas, kasut Adidas. Saya ingat ratus, 200, 300 ada kasut dia tu. Dia pakai bukan pakai macam kita pakai ni, dia jubah panjang masa. Tapi kasut Adidas. Tinggi, kasut tinggi tu. Kita ni sajalah orang tak pengen katai mulut. Tunggu, Syekh, kasut ente Syekh, ni mahal ni. Dia kata bukan apa, nak tengok ahlul dunia. Oh, terkenal lah. Ahlul dunia ni tengok orang pakai elok nak tengok. Kenal lah saya itu. Kenal dah. Dia tak nak tengok ada, nak tengok ahlul dunia. Saya kata dia ni bukan ahlul dunia ni. Dia waktu mengaji Musannaf Al-Sinamah Muhammad. Kalau dia pakai elok-elok, pakai elok-elok, orang tengok dia nak bagi orang tu, kita duk tahan pula. Kalau pakai baju elok sikit, Syekh baju elok Syekh, dia kan nak buang bagi kat kita. Jadi kita duk tahan, ada lawak. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang dikatakan al-akhirat ni, dia tak suka cakap tentang dunia. Dia cakap akhirat, tapi hak ni tak ada, jarang jumpa lah. Orang yang bercakap akhirat susah jumpa. Yang bercakap kira dunia semata-mata. Duk-duk ni dia abang. Habak tu habak ni. Jadi dipanggil ahlu dunia. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cerita ahli akhirat tu masa satu orang sahabat Nabi-nya namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika nak mati dia menangis. Nangis Abu Hurairah. Bila nak main orang tanya dia, "Ya Abu Hurairah, ma yubkika?" Apa yang menyebabkan kamu menangis? Nangis pasal apa? Teriak pasal apa? Dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku menangis kerana bu'dus safar. Perjalanan masih jauh. Perjalanan masih jauh. Tak tahu lagi aku tak nempuh macam mana. Demikian juga Sayyidina Ali karamallahu wajah. Sayyidina Ali ni dia pernah bersandar di kelambu Kaabah. Pernah bersandar di Kaabah. Waktu tu orang tengok dia menangis. Orang tanya, "Ya Abul Hasan, menangis pasal apa? Teriak pasal apa?" Dia kata, perjalanan masih jauh. Aku tak tahu sama ada aku dapat menyeberang sirat ataupun tidak. Tu Sayyidina Ali karamallahu wajah. Aku tak tahu sama ada aku akan selamat menyeberangi siratul mustaqim ataupun tidak. Wallahu a'lam. Ini panggil ahli akhirat. Batu Abu Hurairah, dia kata jauhnya perjalanan. Lepas tu dia kata pula wa qillatuz zat, bekalan tak banyak. Tu dia tu kata bekal tak banyak. Taib, bekal tak banyak kata dia. Tu dia sahabat Nabi. Waktu dia kata wa dha'ful yaqin, iman tak kuat. Tu tara dia iman tak kuat. Taib. Boleh dia kata wa khawful wuqu'i minas sirati finnar, takut jatuh daripada siratul mustaqim ke dalam neraka. Ni apa dia tuan-tuan? Ni contoh orang-orang yang hati mereka akhirat. Dan sebuah hadis Nabi kita sebut, Nabi sebut sebuah hadis, ij'al nafsaka minal mauta, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, jadikan dirimu itu di kalangan orang-orang mati. Diri kamu tu jadikan diri kamu seperti orang yang mati. Mauta, orang mati. Maksud macam mana? Orang mati ni hati mereka macam mana?
hati orang mati ni bukan macam kita. Hati orang hidup, dia kira nak teruskan kehidupan, tenggelam dalam keasyikan dunia. Orang mati tak? Orang mati ni hati dia apa? Depan macam mana? Depan macam mana? Nak tempuh macam mana? Baik. Jadi itu dia panggil sarana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpandukan hadis, inzi'ihi fa innahu yuzakkiruni dunya. Baik. Buanglah tirai tu Aisyah, dia bagi aku teringat pada dunia. Satu masa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya teringat pada Malik bin Dinar. Sama juga ni bagi orang akhirat ni. Malik bin Dinar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kata, aku ni kalau sallallahu alaihi wasallam, kalau langit tu menghujan dengan emas, aku tak keluar kutip kata dia. Kalau langit tu hujan mai, aku tak keluar kutip. Kita kalau langit tu turun hujan, saya ingat tak tahu manusia, tak tahu. Kalau aku keluar kutip pun, aku keluar kutip untuk habuan aku bayar hutang aku. Dia dipanggil ahlul akhirah. Satu masa Al-Hasan Basri radhiyallahu ta'ala anhu, Hasan Basri ni, dia passion dia kalau dengar kawan dia nazak nak mati, dia tak makan lah. Makan apa pun tak lalu lah. Hasan Basri tak lalu makan. Bahkan kawan dia nak mati tu menyebabkan dia menangis teresak-esak. Dan dia kata, 3 perkara yang kita tak patut lupa. Yang pertama, dunia. Benda ni jangan lupa. Pasal apa? Sebab dunia ni layyinun lamsuha qatilun sammuha. Sentuhan dia memang lembut, tapi qatilun sammuha, tapi racunnya pembunuh. Ambil memang Masya Allah, sonok dunia ni. Bahkan Nabi sebut dalam sebuah hadis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ad-dunya hulwatun khadirah, faman akhadhaha bi tibi nafsin burika laha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dunia ni hulwatun khadirah. Hulwah ni benda manis, khadirah ni benda yang senang dipandang oleh mata. Ambil memang sonok, tapi ambil kena tengok. Faman akhadhaha bi tibi nafsin burikalah. Siapa-siapa yang ambil dunia dengan tibi nafsin, senang hati. Maknanya bukan ambil hak orang, bukan curi, bukan benda haram. Dan kalau kita ambil tu benda yang halal, kita rasa senang. Burikalah, akan diberkati, insya-Allah. Baik, dunia ni ambil Masya Allah ya Karim, sonok, tapi qatilun samha, susah sangat orang yang ambil dunia ni, dia tidak bagi perhatian kepada dunia, melainkan tu fikir, duk teringat dunia. Baik, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu. Yang kedua, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, yang kedua, jangan lupa dunia. Pertama, jangan lupa pada dunia. Yang kedua, jangan lupa binasa ahwal dunia. Hak kita ambil ni, Rasulullah SAW, semua akan binasa. Kereta waktu kita beli hari tu, Masya Allah, merelap. Hari ni calak sana, calak sini. Belakang ada bekas kereta lain cium kereta kita. Itu dunia. Tengah tu ya. Baik. Ni muslimat ni, dulu kita ni lawa tak ada dah tua no. Habis dah lawa tu, tak ada dah.
Ahwal dunia ni habis tahu tu ya. Dulu ni kita kuat, la dhaif, tak larat, lemah, macam-macam penyakit. Dulu ni sakit orang tak pernah kenal. Lah nak turun tak boleh turun cara afdal lah ketika nak rokok. Turun cara afdal lutut dulu. Ni turun cara tak afdal lah, tangan dulu. Turun cara lutut dulu, rebah, terguling dengan mayang. Tu lemah kita ni. Ahwal dunia cara tu ya. Dhaif. Baik. Dulu kita lawa, rambut kita hitam. Lah putih habis dah. Cara tu ya dunia. Jangan lupa kata Al-Hasan Basri. Yang kedua jangan lupa al-maut, mati. Jangan lupa mati. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya teringat satu masa, berkata juga satu masa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang tanya pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni dia ialah pintu ilmu pengetahuan. Nabi kata ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Aku ialah perbendaharaan ilmu, kata Rasulullah. Ali tu pintu dia. Maksudnya Ali ni alim. Satu masa orang kata pada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya Abul Hasan sif lana dunia. Wahai Abul Hasan, tolong cerita kat kami dunia tu macam mana? Taib, katanya man sahha fiha ma amina wa man saqama fiha nadima. Siapa-siapa yang sihat atas muka dunia, dia tak boleh rasa aman. Faham tak? Kita sihat ni tak silap, tak boleh rasa aman. Pasal apa? Sehari dua sakit. Sihat tara mana pun mesti dia main sakit. Tak boleh harap dah duduk atas muka dunia ni. Oh, hak tak mana sakit Fir'aunnya. Fir'aun ni semua pun tak ada. Satu sebab dia mengaku dia Tuhan tu. Heran diri aku ni tak sakit ni. Sakit apa pun tak. Sesemua pun tak ada Fir'aun. Akhirnya dia mengaku dia tu Tuhan. Yang kedua kata Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, man saqama fiha nadima. Dunia ni siapa sakit di atas muka dunia, dia rasa sesal. Sesal macam mana? Macam-macam. Bila sakit baru teringat, ya Allah, pasal apa hari tu aku tak buat. Sihat baru aku berasa nak buat, baru teringat. Kalau sakit, dia main rasa macam mana? Ya Allah, bila nak lega ni? Sesal. Duk tunggu masa lega. Tu kata orang tua-tua, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sakit ni memang macam ribut. Dia pergi macam semut. Tak sangka-sangka, tiba-tiba kena. Nak lega bukan dia sehari tu. Makan hari, makan bulan, kadang-kadang makan tahun, kadang-kadang. Kita ni penyakit Tuhan buat ni apa tujuan? Tuhan buat penyakit untuk kita teringat dekat dia. Macam mana? Ni Sallallahu alaihi wasallam. Dia bila kita sakit, bila kita berubat, dia lega. Bila kita sakit, berubat, insya-Allah lega. Berubat, lega. Berubat, lega. Berubat, lega. Tapi kata ulama gini, satu masa kamu berubat tak lega. Kita ni duk tunggu apa? Duk tunggu saat berubat tak lega. Makna apa? Dia akan pergi juga pada sakit yang terakhir, sakit kita berubat tak lega. Makna apa? Sakit tu bawa mati. Selagi berubat, lega. Berubat, lega. Berubat, lega. Satu masa, berubat tak lega. Ni siapa-siapa dalam mali kita ni, besok saya, kalau berubat tak lega, mana apa? Pernah ingat tu. Tu, mungkin sakit tu bawa mati. Jadi sakit yang Tuhan buat ni apa tujuan? Untuk bagi kita teringat kepada dia. Itu kata ulama. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Passion dunia pula kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wa man iftaqara fiha hazina. Dunia ni siapa yang jenis nak hendak dekat dunia ni selalu sedih.
Kita di dunia ni, kita nak tu, tak capai. Rasa sedih. Pasal apa aku tak dapat? Sedih. Dunia ni, passion ni tu dah. Selagi tak dapat, selagi tu teringat. Wa man istaghna fiha futina. Siapa jenis tak mau dunia pula, dia akan difitnah pula. Macam mana? Depa ni orang duk kalau tak mau dunia ni, baik tak usah duduk atas muka dunia. Macam-macam orang kata. Tu duit tu boleh beli kereta baru tu. Hidup pakai kereta buruk tu. Orang kata juga. Baik. Kita kadang-kadang sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila kita pergi rumah orang raya. Kita pergi Brunei, saya pergi rumah satu orang sahabat raya. Muhasabah kat saya. Kita berangkat kuih raya ni. Kuih raya tu kan, bekas tu elok lah. Saya ingat sekali nak raya, beli bekas baru. Sekali nak raya, beli bekas baru. Ni sederhana hidup dia. Musalla ala sinama. Kan bekas raya tu dia ada cikgu, dia ada had klip kan, ada 4 klip tu. Bila saya nak buka klip bekas tu, saya tengok lah ada 3 je, satu tak ada. Satu tak ada. Dia tak malu ke dia angkat bekas tu, orang main rumah dia? Kalau dia ahli akhirat, tak heran dunia ni. Kalau dia ahli akhirat, dia tak heran pada dunia ni. Apa nak dunia ni, ambil lah. Aku tarani je. Aku tarani je. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dunia ni bukan ada apa. Tu Rasulullah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu masa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar masuk jumpa Rasulullah. Nabi tidur di atas tikar yang dianyam daripada daun tamak. Nabi kita bila masuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Nabi kita bangkit. Sayyidina Abu Bakar tengok, Sayyidina Umar tengok di tubuh Nabi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada bekas-bekas jalur, bekas daun tamak. Kata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya Rasulullah, rasa ya Rasulullah, menyakitkannya perasaan kami. Tengok bekas-bekas yang lekat di tubuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Terbayang, kata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Kaisar dan Kisra, mereka tidur di atas hamparan yang lembut, daripada sutera lembut, daripada sutera yang kasar. Apa Nabi kata? Abu Bakar, Umar, jangan kata macam tu. Hamparan yang kuduk ni bawa aku ke syurga. Hamparan yang lepas duduk tu bawa lepas ke neraka. Dunia ni, ad-dunya lil jami' wal akhiratu lil muti'. Kata ulama, dunia ni lil jami', siapa pun boleh dapat. Kafir pun Tuhan bagi, orang derhaka pun Tuhan bagi, orang yang taat pun Tuhan bagi. Islam pun dapat dunia ni. Tapi wal akhiratu lil muti', akhirat untuk orang hanya taat kepada Allah saja. Itu beza dia. Jadi kalau kita Allah sama, kalau dunia ni tak payah kita bermegah-megah. Tengok orang tu hebat, tak payah kita kata nak challenge dia, tak payah. Tak payah. Lepas tu kata ulama, kalau kamu tengok orang berlumba-lumba dengan kamu pada benda dunia, fatanafasu fiha fil akhirah, kamu berlumba dengan akhirat dengan dia. Kita ni, kita beli kereta baru bukan untuk keduniaan, untuk keakhiratan. Untuk tujuan pergi mengaji muda, nak pergi kuliah muda, nak pergi ceramah muda, nak berurusan perkara dunia ni mudah, akhirat nama dia tu. Tapi orang tengok kereta baru, ni nak challenge kita. Jangan lawan dia. Dia beli lebih baik pada kita, tapi lawan dengan akhirat. Duha dia macam mana,
Qiyam dia macam mana, Quran dia macam mana, dia hadir mengaji tak mana, lawan dengan akhirat. Dia ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ahli dunia ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak pernah rasa cukup dengan dunia. Demikian juga ahli akhirat, mereka tak pernah rasa cukup dengan akhirat. Dunia ni kalau kita ada satu lembah emas penuh, tak pernah cukup satu orang sahabat. Saya ambil sebagai satu renungan juga kat diri saya. Sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira mengaji agama, dia mengaji agama, isteri dia pun mengaji agama, tapi dalam waktu yang sama mereka ni nega. Tapi tak tahulah punca macam mana yang menyebabkan Ghalib ni. Ghalib, cerita Ghalibnya Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mailah ke rumah saya. Mai ke rumah tu pukul 6 dah. Kira pukul 6 dah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sembang. Dia kata, "Syekh, ana pukul 6 tak mayang ni." Tak mayang lagi pukul 6. Tu ustaz tu. Ish, tak tahu ya Allah. Ni kata dunia ni. Kira telefon ni kira sat telefon. Mana tu orang panggil orang berurusan banyak lah kira-kiranya. Lepas tu waktu saya jauh dengan dia, dia hantar mesej. Dia kata, "Ana ni macam mengejar sesuatu yang tak dapat. Ana ni macam mengejar sesuatu tak dapat." Memang lu dia macam tu. Nabi ibarat dunia macam bayang-bayang. Bayang-bayang, bila kita kejar dia, kita bukan dapat dia. Cuba kita berhenti lihat. Dia akan berada di bawah tapak kaki kita. Itu dunia. Dunia ni kita lihat memang tak dapat. Kalau nak bagi dunia mai, berhentilah mengejar dunia, dia akan mai. Baik. Demikian juga ahli akhirat, mereka tak pernah kata cukup dengan akhirat. Sebab itu kalau tengok para ulama Sallallahu alaihi wasallam, dia sembahyang 2 rakaat. Tengok dia sembahyang lagi, dia bangkit lagi, dia bangkit lagi, dia bangkit lagi, dia bangkit lagi. Pasal apa tu? Dia kata rasa puas. Dia tak rasa puas. Quran, hak dia dapat, perasaan dia tak pernah rasa puas. Tu Nabi sebut, al-mu'min la yashba' hatta muntahahul jannah. Orang beriman tidak pernah rasa kenyang melainkan terakhirnya ialah syurga. Orang beriman ni bukan pernah cukup. Dia rasa kenyang bila? Rasa kenyang bila mana dia menjejakkan kaki ke dalam syurga, merasa puas. Alhamdulillah, Tuhan bagi. Tayyib. Itu passion dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Sayyidina Aisyah, "Wa kana lana samilu qatifatin." Kami ni, baju kami ni samilu qatifah, kain buruk. Bayang tengok tu. Sayyidina Aisyah kata, kami ni, baju kami kain buruk. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ni apa dia ni? Kita kalau Sayyidina Aisyah tak cerita, kita tak tahu. Kita tak tahu. Ini dipanggil ahwal ataupun keadaan kehidupan isteri-isteri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pernah berlaku dalam sejarah. Nak pi tarani ni sallallahu alaihi wasallam selepas daripada mereka dah lalui beberapa pengalaman. Pengalaman yang macam mana? Sallallahu alaihi wasallam cerita dia gini. Isteri para sahabat ni ada juga perhiasan-perhiasan ni. Ada gelang, ada cincin, pada emas dan sebagainya. Isteri Nabi apa pun tak ada. Jadi mereka ni, isteri-isteri Nabi ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, 9 orang mai jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ni, ya Rasulullah, kami teringin jugalah kami ni ada perhiasan-perhiasan seperti isteri para sahabat. Baik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, daripada isu yang dibangkit oleh isteri dia ni, Nabi terasa hati.
Tak faham lagi lah mereka ni. Aku ni bukan nak mereka jadi macam tu. Aku nak mereka jadi orang akhirat. Menyebabkan akhirnya Muhammad ala Sayyidina Muhammad tersebar berita kata Nabi kita telah menceraikan isteri dia. Dengar pada Sayyidina Abu Bakar, dengar pada Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar susah hati langsung. Pasal apa? Anak dia isteri Nabi. Sayyidina Aisyah anak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Hafsah anak Sayyidina Umar. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Umar dia pergi jumpa isteri dengan anak dia Hafsah. Ni cerita apa hampa Rasulullah ni? Nabi berpisah dengan hampa ni. Nabi tak duduk dengan hampa dah. Nabi bawa diri dia di satu tempat, Nabi siapa pun tak mau jumpa. Siapa pun Nabi tak mau jumpa. Jadi ketika itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Sayyidina Hafsah ni mengadu lah kes dia. Sayyidina Umar tak menyebelahi anak dia. Sayyidina Umar menyebelahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jumpa dengan Rasulullah, kalau Nabi nak cerai isteri hak ni, Tuhan akan ganti yang lebih baik daripada hak ni. Baik. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Isu dia apa? Isunya minta nak keduniaan melebihi daripada orang lain. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ni pernah berlaku dalam sejarah. Jadi akhirnya bila timbul isu tu besar, sampai akhir sekali turun ayat yang menyebut tentang mereka lah isterimu di dunia, mereka lah isteri kamu di akhirat wahai Rasulullah. Maka Nabi kita merujuk balik pada isteri dia ni. Itulah yang timbul daripada tu, wa kana lana samilu qatifah. Lepas timbul isu besar tu, jadi para sahabat Nabi, bahkan isteri-isteri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka tak peduli dah apa yang mereka pakai. Tak pedulilah. Kami ni, bagi kami, kain buruk daripada baldu. Baju mereka tu ialah baju lama, dia buat daripada baldu. Taqulu alamuha min harir kunna nalbasuha. Jadi katanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baju kami ni tepi-tepi dia tu dibuat daripada sutera sederhana. Kunna nalbasuha, yang selalu kami pakai baju hak jenis ni. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam hadis kita baca ni, hadis yang pertama berkait dengan sembahyang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak mau sembahyang dia diganggu oleh dunia. Tak mau. Tuan-tuan, pasal apa? Sebab sembahyang ni tak mau terpesong daripada Tuhan. Tuhan dia tak tengok rupa sembahyang kita. Yang Tuhan tengok isi sembahyang tu apa. Dalam sebuah hadis Nabi kita sebut, iza shallal abdu, bila seorang tu sembahyang, falam yutimma ruku'ahu wala sujudahu wala khusyu'ahu luffat kama yulaffu thawbul khalaq. Bila mana seorang tu sembahyang, dia tak bagi sempurna rukuk dia tak bagi sempurna sujud dia tak sempurnakan khusyuk dia. Sembahyang dia tu, bila Tuhan malaikat angkat ke langit, dia persembah pada Tuhan, lufas, akan dihonyok-honyok seperti mana dihonyok-honyok kain yang buruk. Summa yudrabu biha wajhu, kemudian sembahyang tu akan dilempak ke muka orang sembahyang. Ni sembahyang hang. Hak ni takut ni. Hak tu yang Nabi tak mau. Bila sembahyang tu kita tak khusyuk kepada Tuhan, sembahyang tu Nabi ajak kita, Nabi beritahu kepada kita, kalau sembahyang jenis tu akan diangkat ke langit. Sallallahu alaihi Muhammad, dia khonyok sembahyang kita tu seperti dia khonyok kain yang buruk, dipunggai ke muka orang yang sembahyang. Baik. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ni sembahyang ni ramai orang sembahyang. Tapi bila kata iqamatis salah, tu tak ramai. Nabi kata al-musallun katsir wal muqimun qalil. Orang yang sembahyang banyak, tapi orang yang
Mendirikan sembahyang tak ramai. Mendiri ni maksud macam mana? Sempurna syarat-syarat, rukun-rukun dia, sunat dia sempurna. Dia dipanggil aqimus salah. Diri ke sembahyang tu. Semua sembahyang. Tapi rata-rata sembahyang kita semua tak macam sembahyang. Tahu macam mana? Bila kita sembahyang sallallahu alaihi wasallam Muhammad, angkat takbir tu saya ingat khusyuk lah. Angkat takbir tu, bila imam mula baca ke, kita tak tahu tak tahu mana. Sedap nak bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah, habis dah sembahyang. Baru perasan kata habis sembahyang. Bukti mana? Kalau orang tanya, tadi rakaat pertama yang baca surah apa? Jelah teruk kepala. Rakaat kedua surah apa baca? Tak ingat juga. Tu katakan kita ni banyak sembahyang, tapi kita bukan jadi iqamah. Al-musallun kathir wal muqimun qalil. Sembahyang banyak, tapi orang yang iqamah tak banyak. Dia sembahyang ni kalau kita buat sungguh, dia bentuk peribadi kita. Kalau kita sembahyang jenis iqamah, dia bentuk peribadi. Tapi kalau kita sembahyang musalla alaihi wasallam, kita duk macam tu juga. Mana sembahyang kita tak bentuk kita. Macam orang pergi Mekah. Di Mekah ni ada orang dapat haji mabrur, ada orang dapat haji Malboro. Sebelum pergi Mekah, rokok tak boleh tinggal. Balik Mekah, Malboro tak boleh tinggal juga. Kalau kita sebelum pergi Mekah kita macam lain, balik Mekah kita fashion lain, malah kita mendapat haji yang mabrur. Hari itu kita masuk Ramadan, kita macam lain. Kita keluar, kita macam lain. Makna apa? Ramadan telah bentuk kita dah untuk melahirkan orang yang bertakwa. Tapi kalau masuk hari itu macam tu, keluar bulan puasa pun kita duduk macam tu juga, maknanya puasa tak bentuk kita. Sembahyang musalla ala sayyidina Muhammad. Sembahyang ni musalla ala sayyidina Muhammad. Nabi sebutkan sebuah hadis, malam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdadhu minallah ila bu'da. Orang yang sembahyang tapi sembahyang dia tak boleh cegah daripada fahsyak dan munkar, benda jahat, lam yazdadhu minallahi ila bu'dan, lam tazdadhu minallahi ila bu'dan. Sembahyang tu bukan semakin mendekatkan dia kepada Allah, tapi sembahyang dia makin menjauhkan dia daripada Allah. Na'udzubillahi min zalik. Jadi bagi perhatian, sembahyang bukan target rupa sembahyang tu, target ialah isi sembahyang. Kalau kita sembahyang tak ada khusyuk, makna kita sembahyang kita tak ada ruh. Seperti orang yang manusia yang tercegat depan kita tapi tak ada ruh, tak guna. Bini lawa bukan main, tapi mati dah. Nak buat apa? Tak guna. Dia ni biar sembahyang yang ada ruh. Kata guru saya sallallahu alaihi wasallam, kita ni kalau kita sembahyang seumur hidup, daripada kita mula pegang dosa pahala itu sampai lah ni, kalau Tuhan terima satu sembahyang kita saja, kita dah selamat daripada neraka. Tapi Tuhan terima ke tak sembahyang kita, tak tahu. Tuhan terima tak kita buat selama ni, tak tahu. Tapi kita kena berdoa lah. Tu sunat lepas sembahyang kita kata taqabbalallahu minkum. Kita bakal jawab minna wa minkum taqabbal ya karim. Taqabbalallahu minkum, tu dia panggil jumlah doaiyah, doa. Mudah-mudahan Tuhan terima daripada kamu. Kita pun kata minna wa minkum pada imam, harap daripada kami pun Tuhan terima, daripada kamu pun Tuhan terima. Taqabbal ya karim, ramai-ramai kita kata, wahai Tuhan tolonglah terima daripada kami. Taqabbal minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ni
pedoman yang Nabi ajak kita. Nabi ajak kita macam mana kita nak jadikan kita ni ahli akhirat. Pertama sembahyang. Sebab kita ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat esok tak berenjak hati kita, tak berenjak kaki kita di akhirat esok, melainkan bila mana selesai kita ditanya tentang sembahyang. Sembahyang Tuhan perisi habis. Ada orang di akhirat esok rupa sembahyang macam mana yang Tuhan perisi ni. Kata ulama, sembahyang ni Tuhan tunjuk kita pada akhirat esok dia rupa macam biri-biri. Rupa sembahyang kita daripada kita mula sembahyang tu sampai kita mati, sembahyang ni dia rupa seperti biri-biri. Sembahyang yang sempurna, biri-biri tu gemuk, kakinya sempurna, tanduk dia ada, nampak sihat. Tapi sembahyang yang tak sempurna, Tuhan jadikan seperti biri-biri yang tak sempurna. Kaki tak ada, ekor tak ada, apa tak ada, ini tak ada. Jadi tu rupa sembahyang yang kata ulama dirupakan pada kita pada hari akhirat esok. Ni sembahyang pasal apa macam ni? Pasal apa Tuhan kira sangat? Sebab sembahyang ni hak dia. Kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita duk kira hak kita, hak Tuhan kita tak baca. Bila kita sembahyang nak pahala, duk kira hak kita. Tuan faham tak maksud saya? Kita duk kira hak kita, buat kerja naklah upah. Upah tu pahala lah. Hak kita buat sempurna ke tak kita baca lah. Sempurna ataupun tidak, hak Allah. Hang buat sembahyang, hang kena bagi elok, tu hak aku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak cipta jin dan manusia melainkan agar mereka tu mengamalkan diri pada aku. Hang sembahyang tu elok dah hang buat. Tu kena baca. Hak Allah kena baca. Baik. Hak kita ni nombor 2. Buat bagi elok. Kalau elok kita tak minta pun dia bagi. Ibarat gini kita kata, sallallahu alaihi wasallam, kita upah orang untuk cat rumah kita. Cat ni kena halui cara cat rumah. Kalau orang kerja kasar, frame tingkap tu, cat frame masuk hak dinding, cat dinding masuk frame. Habis cat, dia kata habis lah. Tu nak apa? Upah yang dijanjikan lah. Hang tak malu lah hang minta upah? Cuba tengok kerja. Tu dia panggil kita ni kena malu minta upah kat Tuhan. Kerja cara mana? Ibadah buat macam mana? Hak inilah yang dibimbangi oleh para ahli ulama. Kalau tengok para ahli ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika mereka nak buka puasa, gementar hati dan perasaan mereka. Kita tak pergi tahu tu dah. Pasal apa lepas ketak? Ya Allah, nak terima ke puasa aku hari ni Tuhan? Nak terima ke puasa aku hari ni Tuhan? Baik. Hak ni bila kita sembahyang, ya Allah, kau terima ke sembahyangku Tuhanku. Kita sedekah, ya Allah, kau terima ke aku buat ni Tuhan. Kata ulama sallallahu alaihi wasallam, sebab tu kita dalam tasawuf lah, dia tak bagi kita pandang amalan. Pandang amalan ni tu dia katakan hasanatul abrar sayiatul muqarrabin. Kita sembahyang ni pada kita bila kita sembahyang, aku sembahyang dah, aku buat dah. Baik. Pada ulama-ulama tasawuf, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pandang amalan tu kira salah. Pandang tu macam mana? Kita pandang dengan maksud kita berasa kita buat. Sebenarnya kita macam mana? Sebenarnya yang kita buat itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh buat 2 pun dia bagi, boleh sedekah RM2 pun dia kurnia. Semua dia bagi, semua akan pandang dia. Terima kasih Tuhanku. Dia panggil taufik dan hidayah. Baik. Jadi Allah sallallahu alaihi wasallam, bila kita buat amalan, jangan pandang anugerah dia.
Pana anugerah dia. Jadi Nabi kita ajak umat sallallahu Muhammad untuk kita jadikan sembahyang kita sembahyang yang fokusnya Allah. Taib. Nabi kita larang di hadapan kita tu ada sesuatu yang boleh mengganggu sembahyang kita. Itu sunat bila kita sembahyang umat sallallahu Muhammad. Kalau kita sembahyang nak sembahyang sunat, nak sembahyang apa? Taib. Yang paling baik macam mana? Yang pertama cari sedepan. Kalau sembahyang fardu cari sedepan. Sedepan ni sallallahu alaihi wasallam ghalibnya orang ni dia tak baca orang dah. Depan ada apa? Depan ada tembok jelah. Tapi kalau di belakang usaha nombor 2, tahun tu pun dia baca hari tu. Dia depan gemuk sikit pada pun tu. Dia baca orang. Oh dia ni siapa dia ni belakang tak pasal ni. Tu sembahyang kalau depan kita ada sesuatu. Waktu makruh masjid dia dihias dengan perhiasan tu hukumnya makruh. Baik, sebab dia mengganggu ibadat orang yang bersembahyang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi rahmatika. Allahumma nawwir qulubana innaka manawwatal arda binuri syamsika abada bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.